Hello students, this week we're going to be starting a new chapter. Hari ini kita akan bermula bab 9, penyelesaian segitiga. Kita akan buat bahagian pertama bab ini, iaitu kita akan bincang petua sinus. So sinus ini adalah fungsi trigonometri yang murid-murid telah belajar di dalam tingkatan 3. Saya berharap murid-murid ingat apa takrifan fungsi sinus. So kalau murid-murid tak ingat, saya akan bincang dia di sini untuk ingatkan murid-murid. Bila kita bincang fungsi trigonometri di dalam tingkatan 3, kita bincang dia dengan berkaitan dengan segitiga sudut bertegak, iaitu segitiga yang ada sudut 90 darjah. So bila kita ada segitiga seperti ini dan kita diberi sesuatu sudut yang saya akan panggil theta di sini, fungsi sin untuk sudut theta itu akan memberi kita nisbah kepanjangan sisi segitiga ini untuk sisi bertentangan untuk segitiga ini. So sisi yang bertentangan dengan sudut, iaitu sisi ini. Ini biasanya dipanggil sisi depan. So fungsi sinus ini akan memberi kita panjang depan, sisi depan per panjang sisi miring. Di mana sisi miring ini adalah sisi terpanjang di dalam segitiga sudut bertegak, iaitu sisi ini. Sisi yang terpanjang. So inilah sinus, fungsi sinus yang kita sudah belajar di dalam tingkatan 3 untuk segitiga sudut bertegak. Tetapi di dalam tingkatan 4 dalam matematik tambahan, kita akan belajar bagaimana guna fungsi sinus ini untuk segitiga yang biasa, iaitu kita tak akan ada keperluan untuk ada sudut 90 darjah di dalam segitiga itu. Kita akan gunakan fungsi sinus dengan belajar rumus petua sinus ini. So rumus petua sinus ini akan diberi di dalam senarai rumus, tetapi murid-murid mesti tahu bagaimana kita gunakan rumus ini. Biasanya petua sinus atau dikenali sebagai sine rule di dalam bahasa Inggeris ditulis dalam bentuk ini. Sin A per A kecil sama dengan sin B besar per B kecil sama dengan sin C besar per C kecil, di mana huruf kecil ini adalah kepanjangan sisi-sisi segitiga ini. So segitiga ada 3 sisi, oleh itu kita ada 3 huruf A, B dan C. So A kecil, B kecil dan C kecil, kita boleh tengok di atas gambar ini adalah kepanjangan sisi-sisi ini. A, B, C yang huruf besar ini mewakili sudut di dalam segitiga ini. So segitiga juga ada 3 sudut, oleh itu kita akan panggil dia juga sebagai huruf A, B, C. Tetapi kita tidak boleh tulis huruf A, B, C sesuka hati kita. A, B, C ini panjang sisi itu dan sudut itu adalah berkaitan. Kita ingat bahawa sin adalah memberi kita nisbah untuk sisi bertentangan dengan sudut itu, iaitu sin akan memberi kita hubungan atau perkaitan antara sisi yang bertentangan dengan sudut. So kalau ini adalah sisi A kecil, sudut ini adalah sudut A besar. Sama juga kalau saya panggil sisi ini sisi B,
sudut yang bertentangan dia adalah sudut B besar. Okay? So, bila kita guna rumus ini nanti, sin A per A sama dengan sin B per B, A dan B ini mesti dipilih dengan betul. Kalau kita pilih sudut dan sisi yang tidak berkaitan, kita akan guna rumus ini dengan salah dan jawapan akan keluar salah, ya. So biasanya petua sinus ini ditulis sebagai 3 bahagian, sin A per A, sin B per B, sin C ke C. Tetapi di dalam soalan kita biasanya hanya akan guna 2 bahagian daripada 3 ini. Okay. Kadang-kadang kita juga boleh tulis petua sinus ini dalam bentuk yang lain. Okay. So bentuk kedua ini, di mana kita telah terbalikkan semua pecahan di dalam rumus ini. So sekarang kita boleh tengok A, B, C yang huruf kecil sekarang di atas pecahan dan sinus sudah pergi ke bawah pecahan, ya. Dua-dua bentuk ini adalah bentuk yang betul, rumus yang betul, dan kita akan pilih bentuk yang kita nak guna di dalam soalan dengan fikir nanti yang mana lebih senang untuk diguna untuk soalan yang untuk maklumat yang diberi di dalam soalan nanti. So soalan petua sinus ada 2 jenis. Okay, jenis pertama adalah bila kita tahu 2 sudut dan 1 sisi, seperti di dalam gambar di sebelah kiri ini. Di sini kita boleh tengok kita ada 2 sudut dan 1 sisi. Apabila kita dapat 2 sudut dan 1 sisi, itu bermaksud ini adalah soalan sinus, petua sinus. So kita akan saya akan membuat contoh untuk bagaimana kita selesaikan soalan ini untuk dapatkan nilai X, iaitu panjang sisi kanan segitiga ini. Okay, so langkah pertama ialah untuk tuliskan petua sinus dengan gantikan nilai-nilai yang diberi di dalam gambar ataupun soalan. Okay, so langkah pertama ialah tuliskan petua sinus, dan bila kita buat penggantian ini, okay, sangat penting untuk murid-murid pilih hubungan yang betul. Okay. So saya akan lukis perkaitan ini dengan pensel untuk tengok sisi dan sudut yang mana yang bertentangan, dan sisi dan sudut itu saya akan letak di dalam satu pecahan yang sama. So saya akan tulis sin 60 dan 7 dalam pecahan yang sama. Okay. Kalau saya tulis panjang sisi di atas, itu bermaksud bila saya guna petua rumus ini, petua sinus ini, saya akan tulis semua sin di bawah pecahan. Okay. Kita tidak boleh bertukar-tukar. Kalau kita pilih sin di atas, semua sin mesti ditulis di atas. Kalau kita tulis sin di bawah pecahan pertama, semua sinus mestilah di bawah pecahan nanti, ya. So sini kita ada 7 per sin 60 sama dengan sin, so sudut kedua ialah 80, dan 80 ini bertentangan dengan X. Itu saya boleh tulis 7 X per sin 80. So ini ialah petua sinus yang saya boleh tulis daripada soalan yang maklumat yang diberi di dalam soalan ini. Selepas saya sudah tulis rumus petua sinus ini dengan membuat penggantian yang betul, saya akan selesaikan persamaan ini untuk dapatkan nilai X. So di sini saya akan pindah sin 80 ke kiri persamaan, dan bila saya buat begitu, saya akan dapat X sama dengan 7 per sin 60 darab sin 80. Kita boleh masukkan ini ke dalam kalkulator kita dan kita akan dapat X ialah nilai 7.96.
Inilah jawapan dia. Okey, mari kita buat satu soalan bersama-sama. Kita sekarang nak cuba soalan 1A pada muka surat 129. Okey, di dalam soalan ini kita diberikan segitiga yang mengandungi dua sudut yang diberi, 110 dan 34, dan kita juga ada satu panjang sisi. Bila saya tengok dua sudut dan satu panjang, itu bermaksud ini adalah soalan petua sinus, ya. Saya harap murid-murid akan ingatkan dua sudut, satu panjang, soalan sinus. Okay, so sekarang untuk bahagian pertama soalan ini, dia suruh kita cari nilai BC, ya, iaitu nilai ini. Saya akan tulis dia sebagai X. So, bila kita nak guna petua sinus, apa yang kita perlu buat untuk langkah pertama? Okay. Langkah pertama ialah cari mana sisi dan sudut yang berkaitan. Okay. Saya akan bagi murid-murid 10 saat untuk fikir mana sisi dan mana sudut yang berkaitan, yang ada penghubungan di sini. Okay. Adakah murid-murid lukis anak panah yang tunjukkan berkaitan 5 dengan sudut 34 dan X dengan 110? Okay. Kalau murid-murid sudah dapatkan perkaitan ini, kita boleh tuliskan dia ke dalam petua sinus, ya. So kita boleh tulis 5 berkaitan dengan sin 34 dan X berkaitan dengan sin 110. Bila kita sudah bina petua sinus ini, langkah kedua setiap kali adalah untuk selesaikan persamaan ini. Bagaimana kita akan selesaikan persamaan ini? Saya akan bagi murid-murid 10 saat juga untuk cuba. Adakah murid-murid tengok bila kita guna rumus ini, kita hanya perlu pindahkan sin 110 ke kiri persamaan. So, kita akan dapat 5 sin 34 darab sin 110. Okay, so marilah kita masukkan dia ke dalam kalkulator bersama-sama. Okay. Ada tak murid-murid dapat jawapan 8.4 cm? Okay. So, inilah kegunaan petua sinus. Okay. Saya akan bagi murid-murid soalan B dan C sebagai kerja rumah. Okay. So tolong cuba soalan B dan C nanti. Tetapi untuk bahagian dua soalan ni, kita nak cari nilai CA, ya, yang saya akan tandakan sebagai Y di sini. Okay, bagaimana saya akan boleh guna petua sinus untuk cari nilai Y di sini? Okay, so saya akan buat seluruh soalan ni. Saya akan buat langkah pertama saja, dan selepas itu murid-murid akan boleh guna petua sinus sendiri untuk dapat jawapannya. Untuk dapat Y, nilai Y ini, kita perlu sudut ini. Tapi sekarang kita tidak ada sudut ini. So, bagaimana kita boleh dapat sudut terakhir di dalam segitiga ini? Kita perlu ingatlah, apakah jumlah sudut di dalam segitiga? Jumlah sudut di dalam segitiga ialah 180 darjah.
Oleh itu, kita boleh guna sudut 180 tolak 34 tolak 110 untuk dapat sudut B di sini. Bila kita sudah ada sudut ini, kita boleh gunakan petua sinus dengan sisi-sisi dan sudut-sudut yang lain yang sudah diberi di dalam soalan, ya. So kita perlu ingat, bila kita ada dua sudut di dalam segitiga, kita setiap kali boleh dapat sudut ketiga, ya. Bila dua sudut dah diberi, sudut ketiga boleh didapati dengan mengingat faktor jumlah sudut di dalam segitiga ialah 180. Okay. So saya nak murid-murid berhenti video di sini dan cubalah soalan 1A2, 1B dan 1C. Dan selepas murid-murid sudah habis soalan 1, tolong semak jawapan, ya. Selepas kamu semak jawapan dan buat pembetulan, kamu boleh tengok seluruh video ini nanti, ya. Okey, sekarang kita akan lihat kegunaan kedua petua sinus. Petua sinus juga boleh diguna apabila kita diberi dua panjang sisi dan satu sudut tak kandung. So, apa maksud ini sudut tak kandung? Okay, bila kita nak guna sudut petua sinus, kita perlu ingat bahawa kita nak sudut bertentangan seperti ini, bertentangan. Okay, so kalau kita dapat sudut ini yang saya tanda dengan X ini, kita tak boleh guna petua sinus. Okay, sudut ini dikenali sebagai sudut kandung. Okay, sudut kandung. Ini kerana dia dikandungi di tengah AB, di sisi AB di sini, ya. So inilah sudut kandung. Sudut huruf besar A dan B di sini adalah sudut tak kandung, iaitu sudut yang bertentangan dengan panjang sisi yang diberi, ya. Barulah kita boleh guna petua sinus. Okay. Bila kita diberi sudut kandung, kita ada petua yang lain yang kita akan belajar pada minggu depan. Tapi untuk minggu ini, kita hanya akan buat soalan yang ada sudut tak kandung, ya. So, bila kita ada soalan seperti ini, langkah dia sama seperti soalan jenis pertama. Lukislah anak panah untuk tengok mana sisi dan sudut yang bertentangan, yang berkaitan dan ditulis dalam pecahan yang sama di dalam rumus petua sinus ini. So 43 akan ditulis bersama-sama dengan X, 25 meter ini akan bersama dengan sudut 33. So sekarang kerana saya tak tahu sudut X ini, saya akan tulis sudut, pilih bentuk petua sinus yang ada sinus di atas pecahan. Okay. Kalau murid-murid pilih bentuk pertama, okay, itu juga akan memberi kita jawapan yang betul juga, tetapi penyelesaian nanti akan susah sedikit. Oleh itu, bila kita tak tahu sudut ini, lebih senang untuk pilih bentuk yang mengandungi sinus di atas pecahan, ya. So saya tulis sin X per 43 sama dengan sin 33 per 25 dengan gunakan perkaitan yang kita telah lukis di sini. Selepas itu kita selesaikanlah persamaan yang kita tulis dengan petua sinus untuk dapat jawapan X. So langkah dia sama seperti soalan pertama. Hanyalah maklumat yang diberi di dalam soalan ini berbeza. Okay. Untuk jenis soalan pertama, kita ada dua sudut, satu sisi. Di sini kita ada dua sisi, satu sudut. Ya. So bila saya selesaikan soalan ini, saya pindah 43 ini ke kanan persamaan sebagai langkah pertama.
Dan selepas itu saya pindah sign ke kanan persamaan nanti. So kita ada X sama dengan sin kuasa negatif 1 bracket sin 33 per 25 darab 43. Okay. Kalau kita masukkan ini ke dalam kalkulator kita, kamu tak akan dapat 110.5 yang saya dapat di atas slide ini sekarang, ya. Kalau kita masukkan soalan ini ke dalam kalkulator kita akan memberi kita jawapan 69.5 darjah. Okay. So kenapa saya tidak guna jawapan ini sebagai X? Okay. Ini tak betul. Ini kerana saya boleh tengok dalam gambar ini bahawa sudut A ini bukan sudut tirus. Sudut ini lebih daripada 90 darjah, ya. 90 darjah ialah sudut bertegak dan saya boleh tengok A ini lebih besar daripada sudut bertegak. Oleh itu saya tahu 69.5 ini bukan jawapan yang betul. Oleh itu saya akan tukar jawapan untuk dapat jawapan yang lebih daripada 90 darjah. Kamu perlu gunakan 180 darjah tolak jawapan yang diberi di dalam kalkulator. So tolak 69.5, barulah kita boleh dapat jawapan yang betul, iaitu 110.5. Okay, saya akan membincang kenapa kita ada langkah yang lebih untuk soalan ini. Okay. Soalan seperti ini dikenali sebagai kes berambiguiti. Okay, berambiguiti bermaksud kes yang kita tak pasti sama ada satu atau lain untuk jawapan dia. Okay. Kes berambiguiti akan berlaku bila kita ada dua sisi dan satu sudut tak kandung. So, seperti soalan yang diberi tadi, dan di sini sudut yang diberi adalah sudut tirus, iaitu sudut 33 ini kurang daripada 90, dan sisi yang bertentangan dia kurang daripada sisi kedua yang diberi. Ya, so B kurang daripada A. So 25 kurang daripada A. So kita boleh ingat sudut yang diberi kurang daripada 90 dan sisi yang bertentangan yang berkaitan dia ialah sisi terkecil. Ya. So apabila kita ada kes seperti ini, okay, so saya akan memberi contoh yang kedua. Di sini kita boleh tengok kita diberi sudut 55, iaitu sudut yang kurang daripada 90, dan sisi bertentangan dia ialah 80.7, iaitu sisi terkecil daripada 80.7 dan 10.2 ini. So ini adalah case berambiguity, case ambiguous case. Ya. Apabila kita ada case berambiguity, sign sudut A ini boleh ada dua jawapan. Satu adalah jawapan yang sudut tirus, yang ada ialah 180 tolak sudut pertama ini. Okay. Ini kerana kita boleh lukis dua segitiga yang mengandungi sisi dan sudut yang sama. Okay, di sini kita boleh tengok dalam soalan ini sudut di merah ini adalah sudut tirus, iaitu inilah sudut 73.8. Tapi kalau saya lukis garis berpotong di sini, saya boleh binakan segitiga yang mengandungi sudut 55 ini dan juga sisi 80.7 ini. So dua segitiga boleh dibentukkan daripada maklumat yang diberi ini. Oleh itu, bila kita beri jawapan untuk kes berambiguity ini,
pentinglah untuk kita tengok baik-baik dengan gambar yang diberi dan fikir, adakah jawapan yang kita cari sekarang kurang atau lebih daripada 90 darjah, dan pilih jawapan yang betul. Ya. So mari kita lihat satu lagi contoh bersama-sama, dan selepas itu kita akan habiskan video ini, ya. So untuk contoh terakhir, kita nak tengok soalan 2A pada muka surat 130. Di dalam soalan ini kita diberikan segitiga seperti ini yang mengandungi satu sudut 135 dan sisi 12 cm dan sudut sisi 5 cm di sini. Dan saya perlu semaklah, adakah sudut yang diberi bertentangan dengan panjang sisi yang diberi. Dan kita boleh tengok dia adalah bertentangan, iaitu dia berkaitan, oleh itu kita boleh guna petua sinus. Ya. So untuk bahagian pertama, kita disuruh cari sudut G, iaitu sudut di sini. So kita nak sudut yang saya akan panggil X. Sudut X ini bertentangan dengan sisi 5. Okey, bagus. So bila saya sudah lukis anak panah untuk sisi bertentangan, kita boleh buat soalan petua sinus ini. Okay, so saya akan memberi murid-murid 15 saat untuk tulislah petua sinus untuk sendiri, baru saya beri jawapan. Ya. Okey, kalau saya sedang buat soalan ini, saya tengok kita sedang nak cari sudut X. Oleh itu, saya akan tulis petua sinus dengan guna bentuk yang ada sinus di atas pecahan. Sinus X per 5 sama dengan sinus 135 per 12. Okay. Lepas itu, so langkah pertama setiap kali ialah tulislah petua sinus. Langkah kedua ialah selesaikan persamaan ini. Okay. Mari kita selesaikan dia bersama-sama. So apakah langkah pertama yang kita buat bila kita selesaikan persamaan ini? Okay. So, saya akan pindah 5 ini ke kanan persamaan. So mari kita tulis dia bersama-sama. Sin 135 per 12 darab 5. Lepas itu apa yang kita perlu buat? Kita boleh pindahlah sin ini ke kanan. So kita dapat sin per kuasa negatif 1, sin 135 per 12 darab 5. Dan kita boleh masukkan ini ke dalam kalkulator kita. Dan kita akan dapat jawapan 17.1 darjah. So adakah ini jawapan yang terakhir? So kita perlu fikir, adakah ini segitiga yang akan memberi kita case berambiguity? Okay. So di sini saya akan semak apakah sudut yang diberi. So sudut yang diberi ialah 135, itulah sudut lebih daripada 90 darjah. Okay. So kalau dia adalah sudut yang diberi lebih daripada 90 darjah, itu bermaksud jawapan X ini tidak boleh lebih daripada 90 darjah. Kerana jumlah segitiga, sudut di dalam segitiga ialah 180. Oleh itu X ini tak boleh lebih daripada 90. Oleh itu ini bukan case berambiguity, dan X ini ialah 17.1 adalah jawapan yang terakhir. Okey. Okey. So inilah contoh terakhir yang saya akan bincang di sini. Okey.
untuk minggu ini, tolong cuba soalan pada muka surat 129 hingga 133. Kita akan bincang jawapan dia pada hari Sabtu nanti. Kalau murid-murid ada apa-apa soalan lain tentang petua sains, murid-murid juga boleh tanya saya pada hari Sabtu nanti. Bye-bye.